Antara objektif kajian adalah untuk mengenal pasti bagaimanakah pluraliti terbentuk dalam kerajaan Melayu Melaka dan mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Melayu Melaka menjadi lokasi tumpuan orang daripada luar negeri. Selain itu, terdapat juga objektif mengaji peranan kaum-kaum lain dalam kerajaan Melayu Melaka dan mengenal pasti sumbangan kaum-kaum lain dalam memajukan kerajaan Melayu Melaka. Akhir sekali, terdapat objektif dengan mengenali tokoh-tokoh luar negeri yang menyumbang kepada kemajuan kerajaan Melayu Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husin Jamal Syah Hassan Damanhuri dari kos ME2. Saya akan menerangkan tentang ekstrak mengenai tajuk yang telah kami lakukan, iaitu Kesultanan Melayu Melaka sebagai kemuncak pluraliti alam Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka telah menarik minat para ilmuwan di seluruh dunia untuk menyampaikan ilmu dan risalah mereka di Melaka pada zaman itu. Disebabkan kedatangan itu, zaman Kesultanan Melayu Melaka telah mempunyai lebih daripada satu kaum dan ini telah menimbulkan isu kesefahaman berkaitan agama dan budaya. Isu ini merupakan isu yang besar untuk kerajaan Melayu Melaka kerana mereka hendak menyatukan semua kaum untuk bersatu dan dapat memberi status rakyat raja kepada pedagang yang menetap di Melaka. Jika isu itu dapat dilupuskan, Melaka pada zaman itu dapat menjadi satu platform yang dapat meningkatkan kedatangan orang luar dan juga membuka minda penduduk Melaka menjadi luas. Kerana terdapatnya kesefahaman dan budaya yang berbeza pada zaman itu. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mewakili kumpulan dalam menerangkan perihal dapatan kajian mengenai tugasan kami yang bertajuk Kesultanan Melayu Melaka sebagai puncak pluraliti alam Melayu. Baik, apa yang kita faham pasal pluraliti? Pluraliti ini adalah satu istilah yang sama maksudnya dengan kepelbagaian. Sebagaimana bahasa Inggeris yang kita tahu sebagai plural, plural itu maksudnya lebih daripada satu. Maka pluraliti itu maksudnya kepelbagaian. Jadi bagaimana kepelbagaian itu ataupun pluraliti itu hadir dalam kerajaan Melayu Melaka, dan apakah kesannya dan apakah kesinambungannya pada hari ini? Baik, kita kena faham bahawa pluraliti telah wujud di alam Melayu sejak sekian lama dan sebelum tertubuhnya lagi kerajaan Melayu Melaka. Baik, jadi bagaimana kita hendak mengatakan Melaka ini sebagai kemuncak pluraliti? Jadi apabila kita sebut pasal Melaka dan apabila kita ambil Melaka sebagai fokus utama, kita sudah kecilkan skop sejarah kepada Melaka. Okey, baik. Jadi mengapa kita klaim pluraliti itu mencapai kemuncaknya pada Kesultanan Melayu Melaka? Kerana pada Kesultanan Melayu Melaka itu terdapat kesan-kesan yang sangat besar dalam pemerintahan sejagat Kesultanan Melayu sendiri. Jadi sebagai contoh, apabila datangnya pedagang-pedagang daripada Arab, khususnya daripada Yaman, kerana Syed Abdul Aziz itu ialah pedagang Arab tetapi pada Hadramaut. Jadi Hadramaut sekarang kita kenali sebagai Yaman. Maka apabila datangnya dia membawa agama Islam ke negeri Melaka, maka bukan keseluruhan tetapi kebanyakan sistem ekonomi, pentadbiran dan adat istiadat serta budaya diintegrasi
mengikut ajaran Islam. Sebagai contoh, penggunaan alat-alat istiadat diraja dikekalkan, dan gelaran Maharaja sendiri apabila datangnya Islam, kesan daripada pluraliti yang dibawa oleh pedagang, gelaran Maharaja diganti dengan gelaran Sultan untuk menyelaraskan dan untuk kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Kerana istilah maha pada raja itu sendiri, jika mengikut istilahnya yang betul, gelaran maha itu hanya boleh diberikan kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang zat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menggunakan gelaran sultan itu panggil lebih wajar dan lebih elok lah dikatakan. Dan seterusnya, sistem pemerintahan yang diamalkan di Melaka sejak kesinambungan daripada pemerintahan tanah Melayu, alam Melayu terdahulu, sebagaimana sistem pembesar empat lipatan dikekalkan kerana ianya baik, ianya bagus, ianya bertepatan dengan syariat Islam, di mana sultan memerlukan penasihat dan sultan memerlukan pegawai-pegawainya untuk melancarkan pentadbiran. Dan untuk penambahbaikan di Melaka, penlibatan para ulama dalam menasihati sultan turut menjadikan Melaka itu lebih efisien pentadbirannya. Sistem ekonomi di Melaka setelah datangnya Islam, berikutan dengan pluraliti yang dibawa oleh bangsa Arab, maka sistem ekonomi Melaka yang sebelum ini mengamalkan riba, mengamalkan tipu daya dalam timbangan, telah bertukar kepada sistem ekonomi yang lebih adil, iaitu dengan pengharaman riba, dengan pengharaman serta merta tipu daya dalam ukur sukat dan timbangan. Dari segi budaya pula, banyak budaya bukan sahaja kita kata dipengaruhi oleh agama Islam dan budaya Arab, tetapi dipengaruhi juga oleh budaya-budaya kaum lain. Sebagai contoh, bahasa Melayu khususnya. Bahasa Melayu, istilah-istilah yang kita gunakan secara tidak sedar sebenarnya bukanlah istilah-istilah asal bahasa Melayu itu sendiri. Penggunaan istilah bahasa itu sendiri asalnya daripada bahasa Sanskrit. Dan apabila kita bercakap mengenai istilah huruf itu sendiri berasal daripada istilah Arab, iaitu istilah harfu, dan gelar sultan itu daripada Arab. Istilah raja dan maharaja itu daripada Sanskrit. Maka kebanyakannya kita mengadaptasi dan menyerap istilah-istilah daripada bangsa lain ke dalam bahasa kita sejak sekian lama, sehingga kita merasakan bahawa bahasa itu adalah istilah-istilah itu adalah bahasa kita secara tidak sedar. Tetapi sebenarnya bukan. Jika kita lihat balik sejarah dan maka terdapat kepelbagaian dalam istilah-istilah bahasa Melayu, wujud dari kesan daripada pluraliti pada Kesultanan Melayu Melaka dan kesultanan sebelum Kesultanan Melayu Melaka itu wujud lagi. Baik, jadi apakah kesinambungan pluraliti yang wujud pada kerajaan Melayu Melaka pada zaman kini? Baik, apa yang kita perlu tahu ialah kepelbagaian yang wujud di Malaysia sekarang bukanlah satu perkara yang baru, kerana di tanah Melayu itu sendiri, khususnya di Melaka, telah wujud pluraliti malah sebelum wujudnya lagi kerajaan Melaka pada tahun 1400. Jadi orang Melayu ni telah berinteraksi dengan kaum lain seperti kaum India, kaum Cina dan terutamanya kaum Arab sekian lama lagi. Jadi untuk kita menyematkan sikap prejudis dalam diri kita terhadap kaum-kaum lain amatlah tidak wajar sama sekali, kerana mereka merupakan boleh kita katakan kawan rapat kita sejak sejarah tanah Melayu ini bermula, kerana kita bersama mereka sejak dahulu lagi. Mereka menghormati kita sebagai tuan tanah di tanah Melayu, dan maka kita juga mestilah
menghormati mereka sebagai sebagai kaum-kaum yang meminta perlindungan daripada kita, yang meminta kita panggil kita punya recognition lah, kebenaran untuk duduk dan hidup dengan harmoni di tanah Melayu. Maka kita jangan sematkan sifat prejudis, sifat benci-membenci, kerana mereka sudah lama berada dengan kita. Kita hormat mereka sebagaimana mereka hormat kita. Kita sayang mereka sebagaimana mereka sayang kita sebagai penduduk asal tanah ini. Baik. Maka apa yang berlaku di Melaka itu masih wujud sehingga ke hari ini. Contohnya dalam sistem kesultanan kita pada hari ini, kita tetap menggunakan warna kuning sebagai warna istiadat. Kita masih ada alat-alat regalia daripada Melaka khususnya digunakan dalam Kesultanan Negeri Perak, dan pengaruh-pengaruh Melaka itu digunakan dalam sistem pentadbiran duli yang Maha Muda yang di-Pertuan Agong. Sistem pembesar 4 lipatan masih lagi wujud sehingga sekarang, namun kita mengintegrasikan dia dengan sistem demokrasi melalui pilihan raya dan apa yang kita panggil perlembagaan persekutuan itu pun sesetengah dan boleh kata kebanyakan daripada undang-undang yang digubal, walaupun kebanyakannya menggunakan common law yang ditaktifkan oleh British, tapi kita mengadaptasi, kita mengintegrasikan dia dengan undang-undang Islam yang telah lama wujud, dan undang-undang Islam yang wujud dalam undang-undang tubuh negeri-negeri lain yang berasaskan undang-undang kanun negeri Melaka dan undang-undang laut Melaka. Jadi pengaruh Melaka dalam sistem kerajaan Melayu pada hari ini sangat-sangat banyak, dan tanpa kita sedar Kesultanan Melayu Melaka dan Pralaliti Melayu Melaka lah yang membentuk Malaysia pada hari ini, dan kedaulatan sultan itu sendiri, kemasyhuran undang-undang, keluhuran perlembagaan itu sendiri, semuanya berasal daripada Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Melayu terdahulu. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Kepentingan dan perbincangan kajian kami menunjukkan kepelbagaian masyarakat di tanah Melayu bermula dari sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Hal ini disebabkan Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi pusat dagangan utama di tanah Melayu. Hal ini menyebabkan pedagang-pedagang dari seluruh negara datang ke Melaka untuk berdagang. Hal ini menyebabkan pedagang berasimilasi dengan penduduk tempatan dan mewujudkan kaum-kaum baru. Walaupun wujudnya kepelbagaian masyarakat pada zaman itu, kehidupan mereka tenteram dan aman. Jadi kita perlulah mengambil contoh dan mempraktikkan pada zaman kini agar negara kita kekal aman dan harmoni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Skanan bin Sirajuddin. First year second ME2. Kajian metodologi digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Bahagian ini membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan prosedur atau proses menganalisa data bagi menjawab soalan-soalan kajian yang telah dikemukakan pada permulaan kajian. Kami juga mengkaji dengan lebih lanjut catatan sejarah dan hikayat-hikayat lama mengenai Kerajaan Melayu Melaka. Kaedah yang digunakan adalah rujukan perpustakaan seperti jurnal, buku, blog dan internet. Media televisyen dan internet yang menyediakan dokumentari, kertas kerja dan tesis atau talian juga digunakan seperti dalam format PDF. Antara rujukan adalah Salatus Salatin, Melaka dan Arus Kebangsaan Malaysia dan Federal Constitution 10 Ogos 2015.